Yang kedua, tentang uluhiyah. Apa yang dimaksudkan dengan uluhiyah? Iaitu keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada yang diibadahkan melainkan Allah. Baik. Betul tak? Betul tak? Keyakinan itu betul. Memang itu semestinya. Keyakinannya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tetapi dalam menghuraikan perkara ini ada kekeliruan. Kat mana kekeliruannya itu? Dalam menghuraikan perkara ini. Kekeliruannya itu, iaitu apabila mereka menyamakan antara keyakinan dengan amalan. Mereka samakan. Keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah itu memang betul. Tetapi mereka mencakupkan sekali dengan praktisnya. Sehingga apabila perintah Allah itu tidak dilaksanakan, dianggap mencacatkan tauhid ini. Contohnya, dalam keyakinan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahkan melainkan Allah. Keyakinan. Tapi dalam kenyataannya tidak semayang, tidak puasa. Jadi sekarang dia, padahal dalam keyakinan dia tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi sekarang dia langgar perintah, tidak semayang, tidak puasa. Maka mereka ini menghukumkan bahawa orang ini sebagai rosak akidah dia tu, kerana tak laksanakan perintah ni. Maka di sinilah puncanya kelompok-kelompok pengang zaman awal dulu. Kalau kita usul-usul sejarah dia, timbulnya kelompok Khawarij ni. Yang hari ini ni nyerap masuk pemikiran ni dalam kelompok yang saya sebut tadi lah. Iaitu mereka telah, oleh kerana tidak melaksanakan perintah Allah ni, mereka anggap batal tauhid. Lalu mereka mengkafirkan orang-orang ni. Itu punca dia. Itu punca dia. Itu punca mereka mengkafirkan orang Islam lain, kerana tidak melaksanakan perintah Allah. Padahal itu pelaksanaan praktis dalam bab tauhid keyakinan. Jadi tidak berlakunya pelaksanaan itu melibatkan dosa, bukan melibatkan batalnya akidah. Tapi dalam kelompok tafsiran mereka ni, tidak laksanakan ini, dianggap batal akidah tu. Maka dikafirkan orang. Ini punca dia. Ini tauhid 3. Antara tempat rosaknya situlah. Maka dalam sejarah Khawarij, mereka telah mengkafirkan orang Islam yang dianggap melanggar perintah Allah. Kerana melanggar perintah tadi itu dianggap berlawan dengan tauhid uluhiyah ni. Bila melawan tauhid tak, dianggap batal lah. Dah agaknya siapa dia ada buat salah. Agaknya siapa dia tak ada salah. Siapa dia? Sehingga hak lekat, cukup lekat tu, hak tu saja. Hak lain dah lepas lah ke? Siapa dia agaknya tak ada salah dalam hidup ni? Ini punca dia, punca rosaknya tauhid ini. Mereka telah mengkafirkan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Padahal itu praktis melibatkan dosa pahala, bukan melibatkan batal akidah. Tapi mereka samakan dalam menjelaskan tentang tauhid uluhiyah ni. Satu. Yang kedua, mereka samakan antara adat dan ibadat dalam menjelaskan maksud ibadah ni. Mereka samakan antara adat dan ibadat. Ada benda-benda yang memang jelas dia merupakan ibadah. Macam semayang. Orang tak kata benda lain dah, memang semayang tu ibadah lah. Maka dia tidak boleh dilakukan kecuali kepada yang lain daripada Allah. Puasa, ibadah dan sebagainya. Itu jelas ibadah. Kemudian di sana ada adat. Sesuatu yang bersifat adat. Adat kebiasaan. Adat ni kadang-kadang boleh jadi ibadah, kadang-kadang boleh jadi adat kebiasaan. Jadi oleh kerana mereka ni buat buku kata, semuanya mereka anggap ibadah, maka adat pun mereka golongkan dalam ibadah juga. Lalu bila adat ni berkait dengan yang lain daripada Allah, mereka anggap sebagai syirik selalu dah. Mereka anggap sebagai syirik. Contohnya apa? Adat. Dia boleh jadi ibadah, boleh jadi adat. Contohnya minta tolong dengan orang. Minta tolong. Isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, minta tolong ni boleh jadi adat, boleh jadi ibadat. Apa yang membezakan adat dengan ibadat? Beza dia seperti yang sudah saya jelaskan. Ibadat ni pertama sekali atas niat, iaitu niat beribadah atau mengabdikan diri. Dia buat benda itu niat mengabdikan diri dia.
Menyembah dan mengabdikan diri. Satu. Yang kedua, iaitu yang ditujukan itu kepada yang diyakini ketuhanannya atau memiliki sifat-sifat ketuhanan. Bila ada dua perkara ni, perkara itu akan jadi ibadah. Dia buat benda tu kerana mengabdikan diri, sebagai menyembah dan mengabdikan diri. Kemudian yang dituju tu diyakini dia sebagai Tuhan, atau diyakini ada sifat-sifat ketuhanan padanya. Jadi ibadahlah. Jadi dalam isu contoh yang saya ambil, iaitu minta tolong. Sekiranya kita minta tolong, tak kira lah minta tolong, ada unsur-unsur ni. Kita minta tolong tu atas dasar kita ni mengabdikan diri kepadanya, beribadah mengabdikan diri. Yang kedua, kita minta tolong kepada yang kita yakini ketuhanannya tu. Maka minta tolong ini tidak boleh dilakukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah saja. Tapi sekiranya minta tolong ini kepada yang lain dari Allah, minta tolong kepada yang lain dari Allah, tetapi tidak ada unsur ni, tak ada niat, bukanlah niatnya dengan minta tolong ni untuk mengabdikan diri kepada benda tu. Dan yang diminta tolong tu pula tidak diyakini sebagai Tuhan atau memiliki sifat-sifat Tuhan, maka dia jadi adat. Tapi kelompok ini menganggap bila kita minta tolong dengan yang lain dari Allah, dia anggap ibadah selalu dah. Lalu bila kita minta tolong, dia anggap batal syirik, dia anggap batal tauhid dia tu, syirik lah. Maka di sini dah mereka mengkafirkan orang bertawassul. Orang bertawassul dikafirkan. Padahal orang bertawassul tu dia tahu dia berwasilah, tak ada niat pun untuk mengabdikan diri, menyembah yang ditawassulkan tu. Dan tidak pula diyakini yang ditawassulkan tu sebagai Tuhan atau ada sifat Tuhan, tidak ada. Sekadar minta tolong atas jalan adat saja, tapi dianggap oleh kelompok ni sebagai ibadah. Lalu bila buat kepada yang lain dari Allah, dianggap sebagai syirik, lalu dikafirkan. Inilah sebabnya mereka telah mengkafirkan, ataupun sedang begitulah, mereka telah mengkafirkan orang-orang yang bertawassul kerana kefahaman ni. Dan sebab itu jugalah kadang-kadang setengah tu takut nak akad sembuh ke raja. Sebab akad sembuh, dia faham sembuh, padahal perkataan je. Bukan apa akad tangan gitu je. Oleh kerana perkataan akad sembuh tu, dia anggap takut apa ni boleh rosak akidah ni, boleh batal akidah pula dah. Ada kebiasaan. Ada tak dua unsur tadi tu? Unsur mengabdikan diri, kemudian meyakini ketuhanan yang dihadapkan tu. Tak ada. Maka jadi adat, bukan jadi ibadat. Tapi pada kelompok yang berpegang faham ni, mereka anggap dia sebagai ibadah. Lalu bila dilakukan budaya lain dari Allah, maka dia telah merosakkan tauhid dia. Syirik lah, disyirikkan orang. Ni punca dia. Dan banyak lagi lah perkara-perkara tu. Saya nak beri contoh. Saya contohkan dulu, tapi saya nak beri contoh yang berat lagi. Contoh ni contoh sebab menjadi isu ni, saya takut timbul kekeliruan. Dia masalah Salafi Wahabi ni pada manhaj dia. Manhaj iaitu bila Tuhan kata gitu, kena pakai gitulah. Dah nak kata apa dah, gitu-gitulah. Kalau Nabi kata gitu, gitulah. Itu manhaj dia. Punca masalah ni sebenarnya punca awal, punca bagi banyak kekeliruan dalam aliran Salafi Wahabi ni, kaedah ni. Kaedah Tuhan kata gitu, gitulah. Nabi kata gitu, gitulah. Tanpa dihuraikan, tanpa ditafsirkan, tanpa dilihat ayat-ayat lain, tanpa dilihat kaedah-kaedah yang dijelaskan oleh ulama. Ini punca dia. Jangan pelik lah, akan datang kalau ada orang pergi haji, pergi yang ropah saja je. Zaman pitih payah ni, kita ambil awakah dah, kita buku yang ropah sudah, selesai haji. Dan apa? Dan Nabi kata gitu. Nabi kata gitu. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, ukurnya Arafah. Dah Nabi kata gitu, nak kata apa? Jangan pelik lah akan datang. Kalau ada orang pergi haji, pergi ukur di Arafah ya. Maksudnya pergi sehari sebelum tu, naik flight, ukur di Arafah, esok balik lalu. Selesai. Jangan pelik lah. Jadi puncanya kaedah. Dan demikian juga kecelaruan dalam banyak perkara ni, puncanya mari dari kaedah tu yang dipakai tu. Tanpa melihat sama ada ayat tu muhkamat ke, mutasyabihat ke, ayat tu sebagai ayat nasah ke, mansuh ke, mujmal ke, mufassal ke, mutlak ke, muqayyad ke, tak tengok tu. Tuhan kata gitu-gitulah. Ini punca masalah. Baik, saya nak beri contoh, saya nak beri contoh tu sebab apa? Dia akan berubah semua ni, bergantung pada ayat yang dibahaskan. Atas kaedah yang sama, bagi ke ayat lain akan timbul isu lain. Jadi sementara saya ingat, saya nak sebut isu berkaitan dengan isu sujud ni. Sujud ni apa hukumnya?
Baik, dalam pertama saya ambil dari segi hukum dalam mazhab fiqh dululah. Bahawa sujud ni ada dua. Satu sujud ibadah, yang kedua sujud ihtiram, sujud penghormatan. Kalau sujud ibadah memang tidak boleh dilakukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sejenis sujud lagi yang panggil sujud ihtiram, sujud penghormatan. Sujud ini berlaku dalam syariat-syariat yang terdahulu. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh, berdosa. Lepas tu kau tengok kitab-kitab fiqh, kalau orang sujud kepada yang lain daripada Allah, dia sujud pada sesuatu tapi bukan dia i'tikad ketuhanannya, dia berdosa besar. Tapi tidaklah menjadi kafir. Sebab apa? Sujudnya itu bukan dalam bentuk ibadah. Sebab tu saya kata tadi, ibadah kena ada dua syarat. Iaitu pertama sekali niat mengabdikan diri, yang kedua yang dilakukan itu diyakini ketuhanannya atau diyakini memiliki sifat-sifat Tuhan. Baru perkara itu jadi ibadah. Dan kalau berlaku pada yang lain dari Allah, memang syirik lah. Baik, isu sujud ni macam mana? Jadi masalah tadi sujud dua, jadi sujud ibadah, sujud ihtiram, penghormatan. Baik, dia berkait dengan masalah, kalau kita tengok dalam antara isu yang berkait dengan sujud ni, malaikat yang sujud kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila kami perintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, Allah sendiri yang perintah sujud kepada Nabi Adam. Dan kita fahamlah sujud itu sujud ihtiram. Sebab apa kita kata sujud ihtiram? Sebab kalau sujud ibadah berarti dia adalah syirik. Allah Ta'ala tak akan suruh benda yang syirik. Sebab apa? Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wala yarda li ibadihil kufr. Allah Ta'ala tidak reda kekufuran untuk hambanya. Dia tak akan suruh hambanya buat syirik. Jadi bila dia perintahkan malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, kena fahamlah sujud itu bukan sujud ibadah. Dia adalah sujud ihtiram, penghormatan. Dan malaikat buat tak? Malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis saja. Berarti malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud ihtiram. Jadi kalau kita baca sujud ni sebagai syirik umum begitu, berarti malaikat pun terbabit lah. Dah kita nak kata gitu. Kita nak kata gitu. Berarti tak kena. Tak kena gitu. Baik. Demikian juga apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Keluarga Nabi Yusuf di penghujung cerita tu, adik-beradik dia bila berkumpul balik tadi tu, akhir sekali mereka sujud kepada Nabi Yusuf sebagai sujud penghormatan. Sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi kita kena fahamlah, kalau kita anggap sujud tu sebagai ibadah, memang kufur lah, syirik lah. Tapi ternyata dia bukan sujud jenis itu, sujud jenis ihtiram, penghormatan. Jadi sujud itu bukan sujud ibadah, sujud penghormatan saja. Baik. Jadi sekarang kita tengok bahawa sujud penghormatan ni berlaku dalam syariat terdahulu. Zaman Nabi pun berlaku. Muaz bin Jabal dia pergi ke Syam, dia tengok orang-orang Syria tu, orang Syam tu menghormati pemimpin penguasa mereka dengan cara bersujud. Dia balik Madinah, dia sujud ke Nabi. Nabi larang. Nabi larang dalam bahasa yang tidak kasar lah. Nabi kata, kalaulah aku menyuruh seseorang bersujud kepada manusia ni, aku akan suruh isteri sujud kepada suami dia. Tapi tak, nak kabarnya aku dipahami bahawa Nabi tak suruh gitu. Maka di sini ulama menyatakan bahawa sujud untuk menghormati berlaku dalam syariat terdahulu. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad dia tak boleh, dia diharamkan, berdosa. Kalau niat ibadah, itu memang syirik sungguh lah. Tapi kalau penghormatan dalam syariat Nabi Muhammad ni dilarang, tak boleh. Salman Al-Farisi pun serupa. Masa dia pergi ke dia baru masuk Islam, dia pergi ke Madinah, dia berjalan di lorong-lorong Madinah tu, bila jumpa Nabi dia sujud dah sekarang. Dia sujud. Jadi semua ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Jadi situ saya nak menjelaskan bahawa beza antara ibadah dengan bukan ibadah. Jadi dalam kefahaman pendukung pada Tauhid 3 ni, mereka anggap semuanya ibadah. Jadi kalau berlaku pada yang lain dari Allah, mereka tu letak syirik lalu. Tu tepat kucah. Jadi benda-benda adat kebiasaan melibatkan tawasul yang menjadi adat diibadahkan. Lalu bila bertawasul pada yang lain dari Allah dengan makhluk, disyirikkan. Itu tempat cendeng, tempat kelirunya Tauhid 3 ni.